Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Apabila pengambilan prajurit muda tentera darat dan tentera laut dah dibuka, begitu ramai orang mendaftar secara online sehingga kan laman web kedua-dua pengambilan ni jam. Sebelum aku ulas lanjut, kita layan intro dulu. Okay guys, macam mana yang aku cakap tadi, pengambilan tentera darat dan tentera laut dah dibuka. Jadi berpusu-pusulah mereka yang apply permohonan untuk masuk kedua-dua perkhidmatan ini membanjiri laman-laman web untuk mendaftarkan diri permohonan. Sehingga kan aku tengok komen-komen dekat video aku sebelum ni dipenuhi dengan orang yang menyatakan laman web tu jam, tak boleh nak masuk, ataupun bila nak simpan jam. Mungkin korang perlu login selepas tengah malam. Biasalah laman web kerajaan biasanya macam tu. Siang dia terlalu ramai orang, selepas tengah malam baru okey sikit. Korang elakkan pada waktu puncak. Isu seterusnya, ramai yang persoalkan untuk tentera laut, kenapa gunakan SurveyMonkey tu. Dia nampak macam tak safe. Okey, bagi aku tak ada isu sebab tak banyak maklumat pun yang diminta dalam SurveyMonkey punya form tu. Hanya nama, nombor IC, nombor telefon, email, maklumat yang basic saja. Sebab maklumat-maklumat basic ni sudah cukup untuk pemilihan tentera laut. Cek korang punya result, cek korang punya rekod jenayah dan sebagainya. Jadi dia tak perlukan maklumat yang banyak. Cara ini juga bagi aku lebih mudah untuk tapisan awal. Bayangkan kalau berpuluh ribu orang yang apply, nak kena go through dokumen kan. Jadi aku rasa bila dia minta maklumat yang asas saja, tapisan dia lebih mudah. Jadi dia tak perlu go through dokumen-dokumen yang pelbagai yang korang patut hantar. Korang hanya perlu letak maklumat yang aku sebutkan tadi. Jadi pihak tentera laut dah boleh semak dah. Nanti siapa yang layak akan dihubungi melalui email macam yang dinyatakan. Kemudian aku tengok banyak juga orang yang komen, kelulusan itu boleh tak, gagal ini boleh tak, gagal itu boleh tak. Benda ni aku dah ulas dalam video-video sebelum ni. Untuk yang ada diploma ataupun kelulusan lain, dalam iklan tu dah ada sebut diploma apa yang dia nak, ataupun SKM ke apa yang dia nak. Jadi korang tengoklah, kalau korang punya sijil ataupun SKM ataupun diploma tak ada dalam tu, korang apply sajalah. Mana tahu ada rezeki kan. Cuma bab-bab yang pelajaran gagal ni aku susah nak jawab. Sebab sekarang ni ramai orang yang result elok. Jadi macam mana nak fight untuk dipilih. Kalau korang masih muda lagi, sebab umur yang maksimum ada 25 tahun, dan korang masih minat, aku rasa cara terbaik adalah korang ambil balik SPM, paper-paper yang korang gagal ataupun mendapat keputusan yang kurang baik. Itulah boleh improve dari situ. Kadang-kadang waktu sekolah dulu kita kurang terbuka lagi minda kan. Sekarang bila dah habis sekolah baru kita sedar keputusan kita tu sukar untuk kita melayak untuk apply itu, apply ini. Ada peluang lagi. Apa salahnya kalau kita ambil balik paper-paper SPM yang tak mendapat result yang baik tu, untuk kita improve peluang kita bila kita apply something di masa akan datang. Kemudian ramai juga yang tanya kenapa yang dalam tentera darat punya pemilihan tu, lokasi pemilihan ada dekat Kuala Lumpur saja, macam mana orang Sabah dan sebagainya. Okey, pada pemastian aku itu adalah lokasi pemilihan awal. Pemilihan awal ni dibuat secara online. Jadi bila korang dah terpilih, baru dia akan hubungi korang. Sama konsep macam Navy juga, orang yang terpilih akan dihubungi. Aku yakin baru dia akan buat yang seterusnya. Barulah korang diberitahu kat mana lokasi, apa yang perlu buat dan seterusnya. Sebab sekarang ni semua online kan. Jadi bagi aku korang tak perlu risau bahawa kat Sabah ke Sarawak tak ada semua kan. Sebab aku rasa benda ni lebih kepada pihak pemilihan tengah tunggu status semasa COVID-19 ni lah. Kalau reda dia boleh buka. Sebab kalau korang tengok awal tahun itu memang ada pemilihan tentera laut dah, yang untuk 2021 punya. Yang pemilihan yang korang tengah isi sekarang ni untuk next year punya. Korang kena faham mana ya. Awal tahun itu boleh buat pemilihan di seluruh Malaysia, takkan yang ni tak boleh buat kan. Nanti akan ada insyaAllah. Macam mana yang aku cakap tadi, pemilihan yang awal tahun ni adalah untuk 2021. Dah ada calon, ada dah orang yang terpilih, tunggu nak lapor ke pusat latihan tapi tengah hold sebab status COVID. Yang baru buka ni pula untuk lapor diri pada 2022. Jangan keliru.
Sebab tu kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, aku dah ulas dah benda-benda pengambilan ni. Sebab dah ada intake yang sebelum ni dah lalui. Kepada yang tengah isi borang online tu, korang hati-hatilah. Kalau boleh korang tulis dulu maklumat yang perlu diisi tu atas kertas. Lepas korang buka web tu, tengok apa yang kau tulis dulu asing kan. Ini lepas isi dah hantar, mulalah nama salah, email salah, nombor telefon semua salah. Lepas tu dah tak boleh buat apa, dah tak tahu nak buat apa. Benda-benda kesalahan macam ni patut dielakkan lah. Kepada yang tengah fikir lagi nak isi ke tak, korang isi je. Peluang kita tak tahu akan datang macam mana kan. Sekarang ni pula susah nak dapat kerja. Askar ni pun tak teruk mana pun kerja. Waktu latihan ni je mencabar sikit. Selepas tu kita dah biasa. Latihan tu dah membiasakan kita dengan dunia ketenteraan. Okey lah. Jadi jangan fikir panjang sangat. Korang apply dulu. Korang yang belum apply, korang usaha apply. InsyaAllah ada rezeki korang dapat. Jadi aku doakan korang semua apply dan terpilih untuk tingkat seterusnya. Untuk tips-tips berkaitan pengambilan dan ujian dan sebagainya ada dalam video aku sebelum ni. Beberapa orang YouTubers ketenteraan lain pun ada kongsi juga perkara yang sama. Korang boleh check, korang boleh search dekat YouTube ni. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe dan tekan loceng. Aku ada update video terbaru setiap minggu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Fakian Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.